Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Norbaizura Endi. Berita utama malam ini. Peningkatan harga barangan di pasaran dunia mendorong peningkatan indeks nilai unit ekspor. Rukun keamanan mustahak dipelihara dengan mematuhi ajaran agama Islam dan undang-undang negara. Lapan belas orang pegawai polis telah dinaikkan pangkat yang berkuat kuasa pada 4 Januari 2023. Majlis diadakan di Dewan Banquet Mes, Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei, Gadong. Kenaikan pangkat tersebut adalah pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hadir Datuk Perdana Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Indeks nilai unit ekspor terus meningkat pada suku ketiga 2022 didorong oleh harga barangan yang meningkat di pasaran dunia. Terma perdagangan bagi negara telah mencatatkan peningkatan sebanyak 29.2% pada suku ketiga 2022 berbanding pada suku ketiga 2021, terutamanya didorong oleh pertumbuhan indeks bahan kimia, makanan dan minuman. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 32.2% yang disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit ekspor disumbangkan oleh peningkatan indeks bahan api galian, makanan dan minuman. Kenaikan harga produk-produk tersebut di pasaran dunia adalah di antara faktor utama kepada peningkatan indeks nilai ekspor. Indeks volume ekspor pula mencatatkan penurunan sebanyak 25.9% yang disumbangkan oleh penurunan indeks volume ekspor bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan, bahan kimia dan pelbagai barang keluaran kilang. Jumlah nilai import pula meningkat sebanyak 23.3% yang didorong oleh kenaikan indeks nilai unit import dan indeks volume import. Peningkatan indeks nilai unit import ini adalah terutamanya disumbangkan oleh indeks bahan api galian minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran dan barang keluaran kilang, manakala kenaikan indeks volume import adalah disumbangkan oleh peningkatan indeks volume import makanan, bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan dan barang keluaran kilang. Indeks perdagangan barangan antarabangsa menunjukkan tren nilai unit dan kuantiti komoditi import dan ekspor di negara Brunei Darussalam dalam tempoh tertentu. Laporan penuh indeks perdagangan barangan antarabangsa bagi suku tahun ketiga 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.mofe.com.bn. Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam CWBD menghoskan Konfederasi Pertubuhan Wanita ASEAN ACWO ke-20, Mesyuarat Agung Dewi Tahunan dan Mesyuarat Majlis Konfederasi. Mesyuarat diadakan pagi tadi di salah sebuah hotel di Beribi. Hadir Datin Hajah Siti Hajar binti Pihin Orang Kaya Sri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof yang di-Pertua CWBD yang juga Presiden ACWO ke-20. Lebih 30 delegasi ASEAN menyertai mesyuarat termasuk secara dalam talian. ACWO ialah rangka kerja institusi yang diwujudkan untuk menghimpunkan pertubuhan sukarela wanita di rantau ASEAN untuk bekerja dalam usaha bersepadu ke arah integrasi penuh wanita dalam pembangunan. Pada sebelah petang diadakan majlis penyerahan jawatan Presiden ACWO kepada Dr. Cecilia Dai, Presiden Majlis Kebangsaan Wanita Filipina yang akan menjadi Presiden ACWO ke-21. Juga hadir Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Keamanan dan kesejahteraan adalah nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat berharga. Ini kerana dengan keamanan dan kesejahteraan agama dapat dipelihara.
kemajuan dapat dijana dan keselamatan dapat dirasa. Justru itu, rukun keamanan mustahak dipelihara dan diamalkan, iaitu dengan memegang kuat ajaran agama Islam, mematuhi undang-undang negara serta hidup dalam keadaan harmoni dan bersatu padu. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk mensyukuri nikmat keamanan dan nikmat kesejahteraan. Bagi membentras dan mencegah dari berlakunya jenayah di negara ini, antara agensi keselamatan kerajaan yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan itu ialah pasukan polis diraja Brunei. Sebagaimana yang kita maklum bahawa pada 1 Januari yang lalu, genaplah 102 tahun usia pasukan polis diraja Brunei, di mana cabaran persekitaran kemodernan telah menuntut pasukan ini merangka proses perancangan yang kolektif dalam usaha menilai pelbagai alternatif melalui penggubalan strategi yang terbaik untuk membantu merealisasikan wawasan negara tahun 2035. Pasukan polis diraja Brunei sememangnya mengamalkan sikap terbuka dan menghargai sebarang maklum balas dari orang awam dalam sama-sama memerangi dan membentras jenayah dari berlaku. Oleh yang demikian, kita selaku rakyat dan penduduk di negara ini hendaklah sama-sama berganding bahu dan membantu pihak polis dalam membentras jenayah, iaitu dengan memberi maklumat kepada pihak polis mengenai kegiatan jenayah demi mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara kita yang tercinta ini. Media sosial berperanan penting sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang mewujudkan kandungan dengan cepat dan kreatif. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kewujudan platform media sosial dapat memberi manfaat kepada masyarakat dengan mengongsikan maklumat yang positif dan membawa ke arah kebaikan. Tetapi sejauh manakah penggunaan media sosial digunakan dengan sebaiknya? Ikuti laporannya bersama Nadira Haji Omar. Use Instagram and TikTok. Sebagai alat komunikasi, media sosial berperanan penting dalam masyarakat dan ia menjadi alat yang berharga untuk menghubungkan orang ramai, berkongsi maklumat dan mewujudkan kandungan dengan cepat dan kreatif. Namun, pengetahuan dan pemahaman mengenai penggunaannya masih kurang di kalangan masyarakat. Oleh itu, kesedaran orang ramai dalam penggunaan media sosial secara berhemah dan bertanggungjawab perlu dipertingkatkan di samping sentiasa berwaspada dalam menyebarkan maklumat yang belum sahih. Kalau orang ramai ada menerima berita palsu di telefon diorang ke atau di arah email, jadi pertama sekali adalah orang ramai patut verify dulu berita tersebut. Jadi jangan terus percaya. Yang kedua, kalau kena forward gambar ataupun video, kami mesti review lagi sekali gambar itu. Mana tahu gambar lama kena forward lagi sekali. Sebenarnya bukan gambar, anda kena mengenal dengan kejadian tersebut. Yang ketiga, kalau boleh jangan di forward message itu. Kalau kami belum pasti berita itu, jangan di forward dan kalau boleh kami delete terus. Media sosial juga boleh menjana sumber pendapatan bagi sesetengah warganet, jaringan aplikasi yang sangat luas dan berupaya dicapai oleh sesiapa sahaja. Daripada ia membuang masa yang fake atau baik pulang yang memviralkan makanan orang, jualan orang. Macam kadang-kadang kan ia cepat viralkan barang ni di Facebook. Aku beli ni, barang ni nyaman. How I interact with people is for Instagram lah. So from there, if not from a video, from a caption ataupun from a gambar, people get the idea of like macam, oh this person is doing this person jual makan, or like this person is promoting something.
Sekarang oleh kerana era digital yang baru ini, akses internet yang meluas memainkan peranan yang lebih luas lagi. Akses pengguna ataupun orang ramai memang cepat. Jadi kami juga menggunakan platform-platform ini. WhatsApp itu bagi saya gunakanlah dengan sebaik mungkin dan pastikan maklumat yang diterima adalah sahih dan benar. Bagi pendapat saya, spreading the fake news is something yang perlu diberhentikan kerana ia memberi impak yang sangat besar terhadap our community. Perlu diingat, terdapat undang-undang di negara ini yang boleh dikenakan ke atas individu yang menyalahgunakan media sosial. Kelakuan di internet merupakan cerminan kepada diri Auda dan boleh menjejaskan prospek masa depan Auda. Nadira Haji Umar untuk Berita RTV. Karah memastikan bakal graduan Universiti Brunei Darussalam UBD tidak hanya pandai membaca Al-Quran, malah menghayati isi Al-Quran atau menjadi graduan yang celik Al-Quran. UBD memperkenalkan program Quranic Journey bagi para pelajarnya yang beragama Islam. Usaha ini adalah selaras dengan matlamat UBD, iaitu ke arah kesempurnaan insan. Dalam temu bual bersama RTV, dayangku Siti Nur Ainul Fatni binti Pengiran Haji Tajuddin, pegawai agama UBD, selaku penyelaras program berkenaan menjelaskan, program ini merupakan kesinambungan daripada program bimbingan Khatam Al-Quran sempena Convocation UBD. Program bimbingan Khatam Al-Quran itu kira kami upgrade lagi dan kami bagi nama program Quranic Journey yang mana di dalamnya mempunyai 4 komponen utama dalam program Quranic Journey ini. Satu ialah yang utama sesi talaki Al-Quran bagi pelajar UBD dan 2 bacaan Yasin setiap hari Jumaat dan yang ketiga ialah sesi tadabbur Al-Quran, yakni penghayatan Al-Quran dan yang keempat ialah program recruiting pembimbing di kalangan pelajar UBD. Bermula hari ini, para pelajar akan mengikuti pembelajaran Al-Quran, bacaan Yasin dan kuliah di Masjid UBD pada setiap hari Jumaat. Seramai 56 pelajar baharu menyertai sesi talaki Al-Quran yang dikendalikan oleh para pembimbing dalam kalangan para pensyarah dan pelajar yang terpilih untuk menjadi pembimbing. Program tersebut diharapkan akan dapat melahirkan generasi Al-Quran yang akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sepanjang hayat dan mendukung hasrat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Bagi memudahkan pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga membuat persiapan majlis perkahwinan, Simply Sayang Event Management kini mengadakan Pesta Perkahwinan Simply Sayang 2023. Pesta diadakan bermula hari ini hingga Ahad ini di Dewan Serambi Suluh Terindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Disertai oleh 26 pengusaha, pesta seumpamanya memberikan peluang kepada bakal-bakal pengantin untuk memilih khidmat perunding perkahwinan bagi pakej antaranya busana dan aksesori pengantin, hiasan barang hantaran, pelaminan, catering serta khidmat jurugambar dan video. Pesta dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Status harian normal baru COVID-19. 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 195 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini mendapatkan 3 dos vaksin, 79%.